Gadis yang lebih muda tu terus sentap salah seekor gagak dari penganda dan mula menggigitnya. Kop, 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 kop. Seman kelihatan cemas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan lagi cerita daripada Abang Abdul Ghani kita yang bertajuk Gagak Panggang. Yang mana peristiwa ini terjadi masa dia bekerja di sebuah ladang dan tinggal di rumah kongsi dengan kawan-kawan dia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Abang Abdul Ghani sebab izinkan saya kongsikan cerita ni. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Okey, macam biasa kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Peristiwa ni jadi masa umur Abang Ghani dalam belasan tahun, cuti sekolah panjang, penggal ketiga. Masa tu tanah rancangan Felda baru mula, masih dalam proses tanam anak-anak getah dan kelapa sawit. Abang Ghani dengan dua orang kawan dia, kawan sekampung dia, ambil kesempatan untuk cari rezeki sikit lah. Mereka kerja isi tanah dalam polybag untuk semai biji-biji benih getah dan tanam anak-anak pokok getah yang dah boleh ditanam. Masa tu upah tanam cuma 50 sen sepokok disebabkan jarak yang jauh daripada kampung ke ladang dan masalah kenderaan. Mereka menginap dekat ladang tu je. Adalah beberapa unit rumah panjang untuk pekerja atau biasa disebut rumah kongsi. Makanan dia masak sendiri. Satu petang mereka baru pulang dari kerja, berehat kejap dekat luar rumah, sejukkan badan lah sebelum turun mandi dekat anak sungai. Sambil berehat tu mereka berbual pasal kerja. Abang Ghani cuma mendengar je kedua orang kawan dia tu bersembang. Kemudian dia pandang ke arah hutan dekat belakang rumah kongsi tu. Agak gelap, dah nak masuk maghrib masa tu, ada seekor burung gagak bertinggi atas pokok jerai. Tiba-tiba Abang Ghani bersuara, "Jom kita berniaga nak?" "Nak berniaga apa? Kita mana ada modal." "Modal boleh cari. Memang boleh cari, tapi bukan senang. Nak cari untuk makan pun dah setengah mampus. Nak berniaga apa?" Abang Ghani tak terus menjawab. Mata dia tertumpu pada gagak yang masih bertinggi atas pokok jerai tu. Kedua kawan dia terkebil-kebil pandang Abang Ghani, menunggu jawapan dia. Hari dah semakin senja, keadaan dah mula sejuk. Masa untuk mandi. Kalau tunggu lagi sampai ke malam lah pakat tak mandi. Air dekat situ memang sejuk. Abang Ghani bangun dan bersuara, "Modal tak susah. Esok kita tangkap gagak." "Hah? Gagak? Nak buat apa?" "Kita meniaga gagak panggang." "Meniaga gagak panggang? Gila kau. Mana ada orang makan burung gagak? Orang asli pun tak makan, apa lagi orang kita. Burung gagak pun makan bangkai. Mana boleh makan? Haram." Abang Ghani cuma tersenyum je. Kemudian dia masuk ke rumah kongsi, tanggalkan pakaian kerja, pakaikan pelekat, ambil tuala dan gayung berisi sabun, lalu terus ke anak sungai, tinggalkan air dan seman yang masih dalam kebingungan. Esoknya, hari Jumaat, mereka tak ke ladang, cuti. Mereka lepak santai dekat rumah kongsi je. Kalau nak solat Jumaat, kena keluar dari kampung tu. Dekat situ mana ada masjid, cuma ada beberapa blok rumah kongsi je. Mereka cuma tunaikan solat Zuhur. Tapi memang mereka jarang solat pun. Biasalah anak muda. Cuma sesekali lah kalau si Seman tu berletih. Seman ni agak warak orangnya, anak empat lebay. Tapi kadang-kadang main nombor juga dia tu. Petang tu Abang Ghani suruh mereka siap untuk operasi lestik gagak. Mereka berdua berkerut dahi pandang Abang Ghani.
Sebenarnya dari awal lagi mereka ingat Abang Gani ni main-main bergurau. Kau ni betul, tanya Ai masa Abang Gani tengah ikat getah elastik pada cabangnya. Semai yang tengah makan terhenti sambil pandang Abang Gani. Betul lah, korang tak nak kaya ke? Kata Abang Gani sambil terus ikat getah elastik tu. Bila dah siap, dia cuba elastik. Abang Gani halakan pada sarang tebuan atas pokok terap lebih kurang 30 meter jaraknya dengan rumah kongsi mereka. Oi, gila engkau, cari penyakit, kata si Seman. Abang Gani cuma tersengihnya. Dia bermain je nak elastik, tak kalah dia nak elastik sarang tebuan tu. Seman bersuara, kau ni serius ke? Ada ke orang nak beli burung gagak panggang? Kalau ada pun orang gila nak beli. Berapa sen sangat? Bukan sen lah Yop, oi. Kalau ada yang beli, mau jadi jutawan kita. Abang Gani kutip anak-anak batu dan masukkan dalam poket seluar. Ai dan Seman terlopong dengar jawapan Abang Gani. Abang Gani tahu mereka tengah pelik. Tak pernah dengar lagi orang jual gagak panggang. Kalau ular atau buaya panggang memang ada. Jomlah, kata Abang Gani. Walaupun pada mulanya mereka nampak keberatan, tapi akhirnya mereka mengikut juga. Mungkin mereka nak tahu tujuan Abang Gani yang sebenarnya. Mereka pun masuk hutan di sekitar belakang rumah kongsi mereka. Tak kelihatan pun seekor burung gagak. Macam tahu-tahu je. Biasanya memang ada dekat sekitar situ. Mereka terus meredah belukar hutan tu. Puas meredah, pasang telinga dan mendongak ke atas. Tak ada seekor pun yang nampak. Kalau nak cari gagak dekat pekan-pekan banyaklah. Dekat hutan ada ke? Shh, tu ada seekor. Air tunjuk ke arah dahan pokok kerdas yang sederhana besar. Burung tu agak kecil dari kebiasaan gagak dewasa. Mata dia merah saga. Ada bulu-bulu dan rambut panjang dekat sekitar paruhnya macam misai kucing. Itu bukan gagak, itu burung dama. Tapi dama pun boleh, spesies gagak juga. Abang Gani bersedia dengan elastiknya. Bila yakin sasaran tepat, segera dilepaskan. Pap! Sasaran dia meleset, cuma terkena pada dahan tempat burung tu bertinggik je. Burung dama tu terkejut terus terbang ke pokok lain. Ai bersuara, "Ceh, tangan selup buntut ayam. Bak sini, tengok. Biar Robin Hood buat." Kepala otak kau Robin Hood pakai elastik. Tapi memang Ai pakai elastik. Sekali bidik je, tepat kena sasaran. Burung dama tu terpelanting agak jauh ke dalam rumpun bertam. Mereka bergegas mencari. Burung tu tersangkut pada pelepah bertam dengan kepalanya berlumuran darah. Dekat nak pecah kepala dia. Masa Seman ambil burung tu dah mati. Dah tak sempat nak sembelih. Nak sembelih buat apa? Bukan boleh makan pun. Habis tu kau kata nak jual. Berdosa tau, jual haiwan yang mati tak disembelih dekat orang. Kalau sembelih pun, ada ke orang nak makan burung dama? Habis tu Ai kebingungan. Abang Gani cuma tersengih je. Hari dah lewat petang. Dah gelap dah dalam hutan tu. Dah, jom balik, esok kita cari lagi. Dapat 4-5 ekor dulu cukup lah kot. Yang ni kita salai je dulu, kata Abang Gani. Abang Gani melangkah keluar dari hutan. Ai dan Seman ikut je dengan wajah yang masih kebingungan. Sampai dekat rumah kongsi, Abang Gani suruh Seman nyalakan unggun api untuk disalailah burung tu sementara Abang Gani cabut bulunya. Setelah siap dan unggun api pun dah jadi bara, Abang Gani belah sebatang kayu kecil sebagai pemanggang untuk salai burung tu. Ai bertanya, "Tak buang isi perut ke?" "Tak payah, itulah tarikannya. Isi perut, itulah yang sedap." Setelah separuh masak, Abang Gani terus angkat burung dama salai tu. Dia selit pada dawa penyedai yang terbelit pada tiang kayu dekat luar bilik rumah kongsi mereka. Hari dah malam. Mereka ke tali air untuk mandi. Lepas makan malam, mereka berbual kejap sebelum melelapkan mata. Ai dan Seman asyik tanya apa tujuan sebenarnya buat kerja gila tu. Nak jual gagak panggang, dama panggang. Satu perniagaan yang gila. Tak pernah dengar orang makan burung gagak. Tapi Abang Gani cuma menjawab, "Tunggu dan lihat saja." Akhirnya mereka dah bosan nak tanya lagi. Malam tu lebih kurang pukul 12 malam. Mereka baru nak lelapkan mata, tiba-tiba bunyi macam angin menderu kuat dekat luar. Jelas kedengaran geseran daun dan ranting yang patah. Macam ribut kecil dari arah hutan belakang menghala ke rumah kongsi mereka. Atap-atap zim bergegar macam nak tercabut. Daun tingkap terbuka dan tertutup, terhempas beberapa kali. Mereka terus duduk dan berpandangan dengan wajah yang cemas.
Dua batang lilin yang terpasang dalam bekas tin dekat ujung kaki dah terpadam. Seman capai lampu suluh dekat ujung kepala. Kemudian dia bangun dan dengan berhati-hati dia berjalan ke arah pintu. Bila selak palang kayu pintu tu dibuka, daun pintu terhempas kuat. Bam! Nasib baik Seman sempat mengelak. Seman suluh keluar. Ah! Seman menjerit dan terduduk dekat muka pintu dengan wajah yang pucat. Dahi dia berpeluh-peluh. "Kenapa?" tanya Ai. Abang Gani segera mendapatkan Seman yang tengah menggigil tu. Tu. Terketar-ketar Seman tunjuk ke arah hutan. "Kenapa?" Dia dah ambil makan burung tu." "Hah? Siapa?" Tu. Astaghfirullahalazim. Mereka terkejut besar, menggigil. Dengan deru angin yang masih kuat, kelihatan satu susuk lembaga berbulu hitam besar, tinggi dan bertanduk tengah meratah daging burung damas salai itu dengan rakus sambil menyeringai pada mereka dengan mata yang merah menyala. Lepas licin burung tu dihalahapnya, lembaga tu berpaling ke arah hutan sambil ketawa dan melangkah ke dalam hutan. Lembaga tu terus bergerak ke arah hutan sambil ketawa. Mereka terpaku agak lama. Lepas tersedar, masing-masing beristighfar dan tarik nafas panjang. Abang Gani bersuara, "Cantik, itu tandanya bisnes kita nanti akan berjaya. Belum sempat dijual pun dah ada yang datang mencari. Kalau macam tadi gaya pembelinya, tak berani aku nak jual. Biarlah tak kaya pun. Jangan risau, pembeli seterusnya akan lebih bersopan." Ai dan Seman terdiam. Namun dari riak wajah mereka, rasanya mereka belum bersedia menghadapinya. "Kita akan kaya. Tak perlu lagi susah-susah kerabat bukit, tanam anak getah sampai pecah-pecah kulit tangan." Seman hanya menggiling-gilingkan kepala. Tapi riak wajah Ai nampak ceria. Mungkin dia dah termakan dengan kekayaan yang Abang Gani katakan tu. Esoknya mereka pulang awal dari kerja. Pukul 1 tengah hari mereka dah balik. Petang tu lepas asar mereka masuk hutan lagi. Kali ni nampaknya tak susah sangat lah. Baru je berlega-lega dekat kaki hutan, dah terdengar bunyi burung gagak. Tapi Abang Gani rasa berdebar pula masa tu. Cemas macam je, macam ada mata yang perhatikan mereka. Ai dan Seman pun nampak risau semacam. Mungkin masih terbayang makhluk semalam kot. Bunyi-bunyi gagak tingkah meningkah di segenap penjuru hutan. Mereka terus menunggak, cari arah dahan-dahan pokok yang ada burung gagak tu. Akhirnya dengan kepakaran Ai dapat melestik 7 ekor gagak sederhana besar petang tu. Pukul 5.30 mereka balik ke rumah kongsi dengan membawa 7 ekor burung gagak. Cepat-cepat mereka buat persiapan. Cuma cabut bulu, isi perut tak payah buang. Tak sampai 1 jam, semua gagak-gagak tu siap dipanggang. Tak payah dilumur rempah ratus apa pun, garam pun tak payah dilumur. Sebab Abang Gani tahu yang membelinya nanti taklah cerewet sangat. Takkan komplain sedap ke tak sedap. Janji burung gagak dipanggang dengan isi perutnya. Kemudian mereka ikat kaki gagak-gagak panggang tu dengan tali dan gantung secara berderetan pada sebatang kayu panjang sepanjang dua depa. Abang Gani berkata, "Okey, jom. Ke mana?" "Mana lagi, jual sate gagak lah. Dah nak maghrib ni. Memang inilah masanya. Jom cepat. Korang berdua kandar gagak-gagak ni. Jalan belakang aku. Aku jalan dulu sambil menjajanya." Kau dengan Ai je lah yang kandar. Aku tak larat. Sakit bau korek lubang anak getah tadi." "Jangan nak berdalih. Tak larat apanya, bukan berat pun. Gagak 7 ekor je. Tak sampai 2 kilo pun." Seman akhirnya akur hari dan masuk senja. Mereka menyusuri jalan tanah merah sekitar ladang hingga melewati jalan tanah merah yang di kiri kanannya hutan tebal. Abang ni tengok wajah kawan-kawan dia yang nampak cemas dan resah. Setelah agak lama berjalan, belum ada yang muncul untuk beli gagak panggang mereka. Masih tak laku. Kan aku dah kata ini kerja gila. Siapa yang nak beli gagak panggang? Jual pula dekat hutan. Lainlah kalau jual ayam gulik dekat pekan atau kampung. Abang Gani diam je dan terus berjalan. Ai pun tak cakap apa-apa. Terus je kandar gagak tu dan Seman yang mengandar dekat belakang terpaksa ikut je. Suasana semakin gelap. Tak laku nampaknya.
Jomlah balik dulu. Dah nak malam ni. Esok je lah kita cuba lagi. Abang Gani berhenti melangkah dan terus memekik buat kali terakhir sebelum berpatah balik. Gagak panggang. Gagak panggang. Gagak panggang. Gagak panggang. Seman dan Ai dah mengeluh panjang. Akhirnya Abang Gani aku juga. Tapi sebaik saja mereka berpatah balik beberapa langkah, tiba-tiba kedengaran suara perempuan ketawa mengekek dari hutan arah kiri jalan. Serentak mereka menoleh. Muncul kelibat 3 orang gadis jelita berpakaian kebaya kuning sedondon dari balik pokok cengal batu. Berambut panjang paras pinggang dan mereka kelihatan cukup jelita. Abang Adi dengan kawan-kawan dia terlopong pandang 3 orang gadis tu. Kak, ada orang jual gagak panggang lah. Nak. Gadis yang kelihatan lebih muda bersuara sambil pandang perempuan dekat sebelah dia. Mungkin itu adik yang bongsu. Si kakak-kakaknya tersenyum pandang Abang Gani dengan kawan-kawan dia. Abang-abang jual gagak panggang ke? Yang tengah tu pula bersuara sambil melangkah ke arah mereka. Abang Gani dan kawan-kawan dia masih belum dapat bersuara apa-apa lagi. Rasa macam bermimpi. Perempuan-perempuan jelita tu mula menghampiri mereka. Jantung Abang Gani mula berdegup kencang. Walaupun dah malam dan suasana sekitar sepatutnya dah gelap, tapi yang peliknya kawasan sekitar tu agak cerah. Air dan Seman yang mengandar gagak-gagak tu mengundur beberapa tapak macam curiga dengan gadis-gadis tu. Mereka kelihatan sungguh cantik. Bau harum seakan bau bunga tanjung semerbak menusuk hidung. Gadis yang lebih muda tu terus sentap salah seekor gagak dari pengandar dan mula menggigitnya. Seman kelihatan cemas, terkebil-kebil tengok gelagat gadis tu. Air sampai terlopong. Lihatnya daging burung ni, burung tua agaknya. Abang Gani dan kawan-kawan dia diam je, cuma pandang je gelagat gadis tu. Bila terasa burung gagak tu agak liat, dia menggeleng-gelengkan kepala dan pandang 2 orang kakaknya. Kakak yang tua tu angguk, macam bagi isyarat. Tiba-tiba yang si bongsu tu menyeringai. Kedua belah gigi taringnya tiba-tiba membesar dan memanjang, terjulur melepasi bibir bawah dia. Kepalanya kelihatan mengembang macam belon yang diisi angin tu. Bila taringnya dah agak panjang, dia mula menggigit. Kakaknya cuma tersenyum je. Abang Gani dan kawan-kawan dia terkaku, jantung berdegup kencang. Mereka hanya mampu pandang je. Sedaplah kak, burung gagak ni. Tak macam yang selalu kita makan. Pandailah abang-abang ni memanggangnya. Dia bersuara sambil terus mengunyah dengan lahapnya. Kakak-kakaknya ketawa, mengilah panjang, bingit dan bergema ke segenap hutan. Abang Gani rasa macam nak terkencing dalam seluar. Air dan Seman kelihatan berpeluh, menggigil dan terkaku. Bagi sikit, pakai seorang je dia. Kakak yang tengah pula bersuara. Wajahnya berubah jadi tua dengan mata merah besar dan kulit muka yang mengerutu macam wajah orang hutan. Taringnya memanjang dan menjulur ke bawah. Dia rampas gagak yang dah tinggal separuh dari mulut adik dia tu. Mereka berkelahi, bercakaran, berebut gagak tu. Kedua-duanya kelihatan begitu ganas dengan wajah dan rengus suara yang keras dan menggurungkan. Tak ada lagi kejelitaan dan kelembutan seorang wanita. Tapi kakak yang sulung dia tu masih tak macam biasa, tak berubah apa-apa. Cuma dia kelihatan masam dan amat marah dengan tingkah laku adik-adik dia tu. Hei! Dia menengking adik-adiknya yang masih bercakaran berebut gagak tu. Adik-adiknya berhenti terus. Biadab, bersopanlah sikit. Tak malu ke? Kita belum pun beli gagak ni, belum bayar pun. Yang pelahap sangat kenapa? Macamlah tak pernah makan gagak. Kedua orang adik ni tu menunduk. Abang Gani terbengun mendengarnya. Macamlah tak pernah makan gagak, kata Abang Gani dalam hati. Bermakna mereka memang biasa makan burung gagak. Si kakak berpaling semula pada Abang Gani sambil tersenyum. Kedua adiknya tu pun mula berubah semula, cantik jelita. Tak ada lagi rupa yang mengerikan. Maaflah ya bang, adik-adik saya ni kadang-kadang memang kurang ajar sikit. Biasalah budak-budak, kata kakak sambil tersenyum pandang Air dan Seman yang masih terkaku mengandar gagak tu. Berapa ya harga gagak-gagak ni? Saya nak beli semuanya. Keluarga kami memang suka sangat gagak panggang. Hah? Seman tersentak, macam baru lepas terjaga dari mimpi. Dengan wajah yang cemas, Seman pandang Abang Gani sambil menaikkan kening sebagai isyarat supaya Abang Gani sebut harga dia.
Air cuma memandang je. Abang Gani bersuara, ikutlah berapa cik sanggup bayar. Macam ni lah, kami tak ada duit. Boleh tak kalau tukar dengan kunyit? Kunyit? Perempuan tu mengangguk sambil tersenyum. Mana boleh, susah payah kami buru gagak. Nak tukar dengan kunyit je. Setakat kunyit dekat rumah kami berlambak. Kami nak duit, kata Ai. Dia tak puas hati. Ai dan Seman kelihatan mula boleh bergerak dan bersuara. Ya duit, kami nak duit. Mana boleh tukar dengan barang. Kunyit pula tu, kata Seman pula. Perempuan tu mengeluh dengan nada kecewa. Adik-adik dia menunduk je. Kalau tak boleh tak apalah, nak buat macam mana. Kami cuma ada kunyit. Dah lah dik, jomlah kita balik. Bukan rezeki kita nak makan gagak panggang, kata kakaknya dan mula melangkah pergi. Abang Gani rasa serba salah pula. Nanti, baiklah kami terima. Boleh je lah kalau nak tukar dengan kunyit. Serentak Ai dan Seman pandang Abang Gani dengan mata terbeliak. Mereka memang tak puas hati. Perempuan tu tersenyum. Adik-adiknya pula nampak ceria. Mayang, balik ambil kunyit, dia suruh adiknya yang tengah. Si Mayang angguk dan melangkah masuk hutan. Tak lama kemudian datang semula dengan bawa satu tempurung yang berisi kunyit dan serahkan pada si kakak. Si kakak pula ambil dan hulukan pada Abang Gani. Kami beli gagak-gagak ni dengan harga setempurung kunyit je. Ya, kami jual gagak-gagak ni dengan harga setempurung kunyit. Ai merengus keras dengan muka yang masam. Seman pun sama. Mereka marah dan tak puas hati. Susah payah cari gagak, tempuh pengalaman yang menakutkan, yang dapat cuma kunyit. Mereka kelihatan begitu kecewa. Mesti mereka bayangkan akan dapat duit berpuluh ribu. Abang Gani bagi isyarat supaya mereka serahkan gagak-gagak yang panggang tu pada wanita tu. Dengan wajah yang masam, mereka terpaksa aku jugalah. Perempuan-perempuan tu kelihatan begitu gembira. Segera sambar penganda yang tersangkut gagak-gagak tu sebelum sempat Ai dan Seman bagi. Kedua-dua adik ni ketawa mengekek sambil terus meratah gagak panggang tu. Terima kasih bang, kami balik dulu. Nanti kalau ada lagi gagak panggang atau katak bakar, bawa ke sini lagi ya. Mereka terus beredar sambil bawa gagak dengan hilai ketawa yang menyeramkan. Abang Gani dengan kawan-kawan dia terpinga-pinga. Setelah mereka hilang di telang gelap malam dan semak hutan tu, barulah Abang Gani dengan kawan-kawan dia macam tersedar semula. Dah, jom balik. Nah, bawa kunyit ni elok-elok. Jangan sampai tercicir walau sebutir pun, kata Abang Gani dan terus melangkah. Cis, dapat kunyit je, aku ingatkan duit berjuta. Kalau tahu macam ni, taubat aku tak nak ikut. Kerja gila. Setakat kunyit dekat rumah aku lambak, kata Ai sambil melangkah rendah gelap malam tu. Seman diam je. Lebih kurang 50 meter melangkah, tiba-tiba kedengaran suara ketawa besar yang menggerungkan dari arah hutan sebelah kanan. Mereka tersentak dan berhenti melangkah. Dari sebalik pokok terap besar muncul sosok lembaga berbulu hitam yang besar dan tinggi, bertanduk dan bermata merah menyala. Ada lagi gagaknya tuan. Dia bertanya dan terus ketawa. Lembaga malam tadi, bisik Seman. Abang Gani bersuara. Maaf, dah habis terjual tadi. Apa? Cis, kurang ajar. Kenapa jual habis? Kenapa tak simpan untuk aku juga? Maaf tuan, nanti esok kami bawa lagi. Tidak, aku nak sekarang. Tapi sekarang dah tak ada, dah habis. Aku tak peduli. Aku nak gagak panggang sekarang juga. Kalau tidak, kamu bertiga gantinya. Aku lapar. Mereka berpandangan sesama sendiri. Lutut mula goyang. Lembaga tu ketawa besar, garau dan kuat memecah keheningan malam tu. Ai pandang Abang Gani. Seman dah lari nentang pukang. Redah gelap malam tu, Ai pun buka langkah 1000. Kunyit dalam tempurung yang dia bawa tu entah apa yang jadi. Tinggal Abang Gani dan akhirnya Abang Gani pun lari. Nak tunggu apa lagi? Nak mampus. Bunyi ketawa lembaga tu sayup-sayup je kedengaran ketika mereka bertempiaran lari hingga sampai ke anak sungai tak jauh dari rumah kongsi mereka tu. Mereka redah air, panjat tebing hingga sampai di rumah kongsi dalam keadaan yang termengah-engah. Malam tu, Abang Gani rasa terlalu letih. Sesak nafas dan kepala terasa kembang. Sampai dekat bilik masing-masing, mereka tersepuk dan akhirnya tak sedarkan diri hinggalah keesokan paginya. Bila terjaga, Abang Gani istighfar beberapa kali. Kemudian, air pun terjaga. Seman nampaknya masih belum sedar lagi. Lepas mandi dan bersihkan badan, mereka bersarapan pagi. Abang Gani mula perasan sesuatu yang penting. Abang Gani bersuara. Mana kunyit semalam?
Mana ada dah. Aku ambil sikit je masukkan dalam poket seluar. Lebihnya aku buang dengan tempurung tu masa kita lari semalam. Menyusahkan je. Apa? Kau buang? Aduh, kenapalah kau buang? Susah payah kita nak dapat. Kau ni, macam tu pun nak marah? Kunyit je pun. Kalau kau nak, dekat belakang rumah aku melambak, mak aku tanam. Habis tu, kau dah buang semuanya? Ada sikit aku masukkan dalam poket. Itu pun mungkin dah terjatuh masa lintas parit semalam. Kemudian Ai bangun dan menuju tepi dinding, raba poket seluarnya yang tersangkut tepi tingkap tu. Dengan wajah yang sedikit berkerut, dia seluk poket seluar dia. Dan tinggal 2 je. Tapi Ai bicik-bicik kunyit tu dengan wajah yang keheranan. Kemudian dia hulur pada Abang Ani. Abang Ani ambil dan menimang-nimang kunyit tu. Ai kusyuk je pandang Abang Ani. Abang Ani ambil pisau dan cuba kikis kunyit tu. Krek. Bila terhakis, kelihatan berkilau warna kekuningan terkena sinaran matahari pagi tu. Emas. Ini emas tulen. Ai ambil sebutir dan menimang-nimangnya. Abang Ani mengangguk dan tersenyum. Ai bersuara, kalau aku tahu, takkan aku buang semalam. Aduh. Tak apalah. Banyak ni jelas sebenarnya dia nak bagi. Kalau ambil semua semalam, mungkin kunyit biasa, tak jadi emas. Tiba-tiba terdengar Seman macam mengerang dalam tidur. Suara yang keluar dari mulutnya macam suara burung gagak. Mereka berdua terpinga-pinga. Nasib baik Abang Ani ada belajar sikit rawatan ruqyah. Terus Abang Ani ajak Ai cari daun semeru. Nasib baik daun senang jumpa dekat sekitar pinggir bukutan tu je. Abang Ani hancurkan segenggam daun semeru tu dan campurkan dalam sebadi air dengan beberapa surah ruqyah tertentu. Kemudian mereka mandikan Seman dengan air tu. Tubuh Seman yang mulanya bertukar kehitaman mula pulih bila terkena air tu. Suara gagak dari kerongkongnya tu juga mula reda. Setelah beberapa jam, akhirnya Seman pulih. Esoknya mereka ambil keputusan berhenti kerja dan pulang ke kampung. 2 butir emas kunyit tu Abang Ani bungkus dalam kain hitam dan simpan dalam almari. Setelah seminggu, bila diperiksa balik, emas kunyit tu dah gaib entah ke mana. Bila ayah Abang Gani dapat tahu kejadian tu, dia marah besar dan berkata, lain kali kalau nak kaya kena usaha yang halal, bukan berniaga dengan setan. Okey, itu dia kisah daripada Abang Abdul Ghani. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya. Boleh DM saya dekat sana. Jangan lupa like dan share video ni. Kita berjumpa lagi di pada video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Ai tunjuk ke arah dahan pokok kedas yang sehada. Setelah separuh masak, Abang Ghani terus angkat burung damas separuh kayu dekat luar bilik rumah. Abang Ghani berhenti melangkah dan terus mengekik. Abang Ghani terus melangkah dan berhenti